Baiklah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Uthman bin Affan ada menyatakan, andai hati kalian bersih, maka kalian tidak akan pernah merasa kenyang membaca Al-Quran. Oleh itu, sekarang tibalah masanya untuk kita memberi santapan rohani dan penyucian jiwa kepada diri kita pula melalui slot Mutiara Ilmu yang bertajuk Jom Cek Bacaan Al-Quran Kita. Untuk itu, majlis mempersilakan Fadilatul Ustazah Wan Mahiyah binti Wan Undud untuk menyampaikan tazkirah dan penyucian hati. InsyaAllah, tafadhali ya Ustazah. Terima kasih Ustazah Zuliana selaku moderator pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati Muallim Hazar selaku penyelaras program kita pada hari ini, Muallim Suhaidi selaku pembimbing bacaan Yasin, Ustaz Muhammad Baihaqi, Ustazah Anisah selaku control host, serta semua muslimin dan muslimat yang sedang menonton siaran ini pada hari ini. InsyaAllah kita akan teruskan dengan slot tazkirah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Okey, tajuk kita pada hari ini ialah jom cek bacaan Al-Quran kita. Okey. Baik. Kenapa saya pilih tajuk ini? Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi hukum belajar Al-Quran, hukum terutama sekali mempelajari ilmu tajwid ialah fardu ain. Sebagaimana tersebut dalam ayat dalam firman Allah, warattilil Qur'ana tartila. Jadi saya ingin fokuskan, kita ada masa pun tak panjang, jadi saya fokuskan terus kepada hukum mempelajari ilmu tajwid, terutama sekali dari segi panjang pendek bacaan, waqaf, ibtida, makhraj huruf dan sebagainya. Okey, jadi saya minta share screen ya Ustaz. Okey, kita tengok surah Al-Fatihah. Baik, soalan saya kepada semua, apakah huruf yang tidak menerima baris? Apakah huruf yang tidak menerima baris? Sama ada baris atas, baris bawah ataupun baris hadapan. Okey, berdasarkan surah Al-Fatihah yang yang terpapar di situ. Baik, perhatikan, apakah satu huruf yang tidak menerima sebarang baris? Saya percaya ramai yang mungkin ada yang tahu, mungkin ramai juga yang tidak tahu. Okey, jadi saya terus kepada surah Al-Fatihah yang saya kira kalau sekiranya saya tanya sejak usia berapakah kita mula menghafal surah Al-Fatihah? Mungkin ramai yang akan jawab dah lama. Sebelum tadika lagi dah hafal, mungkin umur 4 tahun dah hafal surah Al-Fatihah. Jadi kita rasa itu sebagai satu kebiasaan. Dah berpuluh tahun kita hafal. Okey, apa kata kita ambil sedikit masa, kita renung kembali. Sejauh mana kalau sekiranya kita dah menghafal surah Al-Fatihah ini selama 40 tahun, okey, adakah Al-Fatihah kita itu dibaca dengan betul? Okey. Saya ingin berkongsi pengalaman semasa saya di universiti, bagaimana ketika solat berjemaah di surau, seorang imam ketika menunaikan solat Isyak, jadi dia baca, imam ni baca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Okey. Ketika membaca surah tersebut, surah Al-Fatihah, sebenarnya imam tersebut membaca perkataan an'amta dengan an'amtu. Mulanya saya kira mungkin saya tersalah dengar. Jadi dalam rakaat yang kedua saya dengar sekali lagi, memang saya rasa tak silap dengar. Ya. Dan selepas solat pada malam tersebut, saya minta kawan-kawan yang ada yang berjemaah bersama, okey, saya minta sekiranya imam ini solat untuk akan datang, cuba perhatikan dan dengar betul-betul bacaan Al-Fatihah beliau. Apa bahayanya apabila kita membaca an'amta tersalah baris, dibaca dengan an'amtu. An'amta dalam ayat surah Al-Fatihah ini, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Engkau beri nikmat di sini bermaksud Allah beri nikmat. Tetapi hanya kerana kesilapan membacanya dengan an'amtu, maksud itu dah berubah. Jalan orang-orang yang aku beri nikmat kepada mereka. Bayangkan betapa besarnya kesilapan tersebut. Dan Al-Fatihah ini sebagaimana kita tahu adalah rukun dalam solat. Jadi apa terjadi bagaimana dengan solat kita? Ini mungkin berlaku kerana kita merasakan Al-Fatihah itu dah lazim kita baca. Ya, sudah lazim kita baca, mustahil ada kesilapan. Apa yang saya nak tekankan di sini? Bayangkan sehingga di peringkat universiti berapa tahun kalau kata dia solat dengan membaca Fatihah dalam keadaan salah sebutan barisnya dan membawa pada maksud yang sangat merosakkan maksud ayat tersebut. Jadi di sini apa yang penting ialah kita perlu bertalaqi musyafahah, iaitu berhadapan dengan guru. Ambil masa berjumpa dengan mana-mana guru Al-Quran, baca Al-Fatihah, yang terutama sekali bacaan Al-Fatihah sebab ia adalah rukun dalam solat. Minta ustaz dengar dan sekiranya ada kesilapan itu diperbetulkan. Saya sebenarnya merasa bersalah di satu segi apabila menegur, tetapi dari sudut yang lain saya akan merasa bersalah sekiranya tanpa teguran tersebut dia akan terus membaca Al-Quran dengan sebutan yang salah. Ya, jadi pada malam yang berikutnya memang betul lah saya bukan silap dengar, memang dia baca salah an'amtu. Jadi telah diberi teguran dan akhirnya dia alhamdulillah berubah. Okey, jadi itu pentingnya kita membaca Al-Quran dengan bertalaqi dan bermusyafahah, dan penting juga kita mengetahui ilmu tajwid. Okey, yang kedua ialah dari segi panjang pendek bacaan. Ya, ini berlaku pengalaman saya juga apabila mendengar bacaan hafazan murid ya ketika tasmi'. Okey, ayat qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Rabbana, kebanyakan murid-murid membaca dengan qala. Ya. Sedangkan dalam ayat tersebut ialah qala rabbana. Panjang pendek bacaan di sini, bila dibaca qala, sebenarnya ayat ini menceritakan kisah Nabi Adam dan Siti Hawa. Ya. Bila dibaca dengan qala, dia berdoa, dia berkata, iaitu hanya merujuk kepada Nabi Adam alaihissalam. Sedangkan ayat ini berkisar tentang Nabi Adam dan Siti Hawa. Jadi ayatnya ialah qala rabbana. Kedua-dua mereka iaitu Nabi Adam dan Siti Hawa berdoa memohon kepada Tuhannya. Okey, itu satu. Ya, itu antara contoh apabila kita membaca ayat-ayat Al-Quran dan kita melakukan kesilapan dari segi panjang pendek bacaan. Yang kedua ialah dari segi waqaf ibtida'. Ya, waqaf ibtida'. Contoh kalau sekiranya kita baca ayat la taqrabus salata wa antum sukara, sepatutnya berhenti pada sukara. Tetapi screen recording.
Oh, tu yang sekat tau. Kamu mengerjakan solat. Itu hukum wakaf di situ adalah haram. Jadi kalau sekiranya kita tidak mempelajari ilmu tajwid, ya, tidak mendalami ilmu tajwid, tentu sekali kita tidak dapat mengetahui bahawa haram wakaf di tempat tertentu. Sama juga dalam bahasa Melayu. Sebagai contoh, kalau sekiranya saya bagi contoh, Ahmad makan buah naga di tepi sungai. Okay, itu satu ayat. Semua faham. Sekiranya kita berhenti, Ahmad makan buah naga di tepi sungai. Ayat yang sama, tetapi bila kita berhenti, ya, dah membawa pada maksud yang berbeza daripada maksud sebenar. Okey. Okey, berbalik pada soalan saya tadi. Okey, apakah satu huruf dalam Al-Quran? Ya. Satu huruf dalam Al-Quran, bukan saja dalam surah Al-Fatihah, yang tidak menerima sebarang baris. Okey. Jadi saya terus kepada jawapannya lah, ya. Satu-satunya huruf yang tidak menerima baris ialah huruf alif. Jadi bayangkan selama ni bila kita baca alif di atas A, alif di bawah I, alif di depan U. Sebenarnya yang bunyi A, I, U ialah huruf hamzah. Cuba perhatikan dalam surah Al-Fatihah ayat yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Huruf alif tidak diletakkan baris di atas. Sama juga pada perkataan Ar-Rahmanir-Rahim, ya. Alif pada perkataan Ar-Rahman dan Ar-Rahim tidak diletak dengan tanda baris di atas. Ya, ihdinas siratal mustaqim, pada ihdina alif dan di atasnya ialah kepala huruf sad dan namanya ialah hamzah wasal. Nak menunjukkan di sini, ya, huruf alif tidak menerima baris. Jadi yang kita bunyi A, I, U itu adalah bunyi huruf hamzah. Cuba perhatikan pada kalimah iyyaka. Okey, alif ada baris di bawah disebabkan ada hamzah di bawahnya. Ya, iyyaka. Sama juga dengan an'amta. Okey, alif di atasnya ada hamzah, barulah ada baris di atas. Okey, jadi unik huruf alif ni satu-satunya huruf yang tidak menerima baris. Okey. Jadi untuk seterusnya kita masih ada sedikit lagi masa. Saya nak sentuh sedikit tentang baca Al-Quran dengan bertarannum. Okey, sebagaimana disebut dalam hadis, ya, daripada Sa'id berkata kepadaku, wahai anak saudaraku, adakah kamu membaca Al-Quran? Aku berkata, ya. Lalu dia berkata, berlagulah dengannya. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu melagukan bacaan Al-Quran, kerana bukan dari kalangan kami mereka yang tidak mahu melagukan Al-Quran. Dan menangislah. Jika tidak mampu menangis, maka buat-buatlah menangis. Jadi hadis ini menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya supaya melagukan Al-Quran. Ya, ghinnu bil Quran, dalam hadisnya ghinnu bil Quran. Jadi Nabi sambung lagi, laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Ya. Nabi mempertikaikan umatnya yang tidak mahu melagukan Al-Quran. Sebaliknya lebih suka melagukan syair, mengagungkan bahasa sendiri daripada mengagungkan Al-Quran. Ya. Dan dalam hadis yang sama, ayat seterusnya, wabku fa illam taqdiru 'alal buka fatabaku. Ya, ayat ini menggalakkan fatabaku. Kalimah fatabaku menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggalakkan bacaan lagu Al-Quran yang boleh membawa kepada kekhusyukan seperti sabah, jiharkah dan nahwan. Okey, baik, saya berikan contoh kenapa Nabi galakkan kita membaca dengan tarannum sabah. Ya, sabah ni lagu yang lembut. Okey, contoh ya. Wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Ayat
ini adalah dalam surah Nuh, ya, surah Nuh menceritakan bagaimana Nabi Nuh alaihi salam ya berdakwah kepada umatnya selama ratusan tahun. Kalau tak silap dalam antara hampir 900 tahun berdakwah kepada kaumnya, tetapi berapa ramai yang beriman? Yang tidak ramai yang beriman, dan yang termasuklah anak isteri pun tak beriman dengan dakwah yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Jadi ayat ini menceritakan dilakukan dengan taranum sabah, yang sebab menunjukkan kesedihan. Wa qad ta'lamun wa qad ta'lamuna, sesungguhnya kamu mengetahui dan melagukan Al-Quran. Jadi pada kita sebenarnya apabila kita membaca Al-Quran, cubalah kita lakukan, belajarlah bertaranum, ya. Sekurang-kurangnya itu sebagai tanda kecintaan kita kepada Nabi. Dan Nabi sebenarnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji sahabat Abu Musa Al-Ash'ari yang memiliki suara yang merdu ketika mengalunkan Al-Quran. Ya, laqad utita mizmaran min mazamir ali Daud. Ya, kamu telah diberi suara yang merdu, ya, daripada sebagaimana suara Nabi Daud. Dan dalam kitab Zabur, ya, Nabi Daud alaihissalam membaca 70 lagu, ya. Okay, jadi kesimpulan, ya, maksudnya di sini pada Ustazah, sekiranya selama ni kita tak pernah belajar taranum, mungkin kita boleh ambil masa yang kita ada sekarang, ya, di YouTube pun ada, okay? Cuba belajar, lagukan Al-Quran, lagukan ayat-ayat Al-Quran supaya kita lebih khusyuk dan lebih menghayati ayat-ayat yang kita baca, ya. Dan satu lagi ialah berkaitan dengan bahasa Arab. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, jadi sangat penting, ya, sangat penting untuk kita belajar bahasa Arab supaya kita faham ayat yang dibaca. Pada saya, pada Ustazah, sekiranya kita belajar bahasa Arab, ibaratnya seperti kita nak minum Nescafe, instant Nescafe, 3 in 1. Kita dah ada air panas, ibaratnya kita pandai baca Al-Quran, ibaratkan seperti ada air panas, kemudian kita ambil Nescafe 3 in 1, tuang saja, kacau dan terus boleh minum. Tetapi kalau sekiranya kita tidak mahir bahasa Arab, tak faham bahasa Arab, kita ada air panas, kita nak minum Nescafe, terpaksalah buka dulu Nescafe, lepas tu buka susu. Jadi benda tu lambat. Kita terpaksa mencari buku rujukan, mencari Al-Quran terjemahan, ambil masa untuk belik dan memahami. Ya, jadi ya. Kita ada 1 minit. Jadi untuk rumusan, sebenarnya banyak yang ingin disampaikan, tetapi kerana kesempitan masa, jadi sekali lagi Ustazah menyeru, ya, termasuk diri sendiri sebenarnya, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dan sama-samalah kita ambil peluang untuk mendalami lebih banyak ilmu Al-Quran, bahagian taranum, tajwid, qiraat dan sebagainya. Jadi buat akhirnya, aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya serahkan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Allah bergetar hati mendengar unlakan taranum Al-Quran. Jazakillahu khairal kasiran atas ilmu yang telah Ustazah Wan Mahiyah binti Wan Undut sampaikan tadi. Ya sahabat-sahabat, ilmu Al-Quran sangat luas. Mudah-mudahan Al-Quran menjadi teman kita di dunia. Kita kaji, kita pelajari hingga ke hujung nyawa insya-Allah. Dan mudah-mudahan Al-Quran menjadi peneman hidup kita di alam barzah nanti insya-Allah. Semoga segala apa yang telah disampaikan oleh Ustazah Wan Mahiyah tadi dapat melekat dalam qalbina
wa fuadina insya-Allah. Aywa, seterusnya hadirin-hadirat yang saya hormati sekalian, seterusnya majlis mempersilakan penyerahan majlis tazkirah dan yasin perdana kita, Muallim Hazar, untuk menyampaikan sedikit takdimat. Hadirin dengan ini mempersilakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan li fadilatil Ustazah Zuliana wa sufufil asatizah. Okey, Muallim ucapkan tahniah di atas program pada hari ini, dan alhamdulillah kita punya view semakin meningkat. Maksudnya program kita ni disukai ramai, alhamdulillah. Okey, dan juga Muallim ucapkan terima kasih dan tahniah kepada semua peserta program pada hari ini. Anda memang terbaik. Dan untuk makluman semua, program kita ni akan berjalan setiap hari Jumaat jam 11 pagi. Kalian ataupun para peserta semua boleh tengok dia punya link tu pada portal academyyoutuber.com. Okey, di sana nanti akan dia akan terus ke playlist untuk baca Yasin, dan untuk baca Yasin yang terkini akan diletakkan di atas. Maksudnya bila kita masuk ke channel Academy YouTuber di YouTube, ada satu playlist. Kat sana nanti akan ada satu playlist nanti baca Yasin yang terkini akan diletakkan di bahagian atas sekali. So boleh masuk daripada sana lah. Okay? Ataupun sentiasa alert dengan iklan yang bakal dikeluarkan oleh Academy YouTuber. Sekali lagi Muallim ucapkan ribuan terima kasih dan tahniah kepada semua yang menyertai program kita pada hari ini. Dan Muallim selaku penyelaras program memohon beribu kemaafan atas beberapa masalah teknikal. Sebab kita al-insan yudabbir wallahu yuqaddir, kan? Kita merancang, Allah yang menentukan segala-galanya. Tapi alhamdulillah kita dapat tamatkan program pada hari ini dengan hampir sempurna, alhamdulillah. Dan Muallim ucapkan ribuan terima kasih lagi sekali kepada barisan asatizah, terutamanya Muallim Suhaidi dan juga Ustazah Mahiyah di atas tazkirah yang sangat bermanfaat kepada kita semua. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Dan saya minta control host tolong pastekan link sijil sebagai tanda penghargaan kita kepada semua yang hadir pada hari ini. Okey. Dan untuk hari ini, link sijil tiada kata laluan, dan para peserta boleh menggunakan email yang terbuka. Maksudnya apa? Email selain e-didik pun boleh diguna pakai. Okey. Dan okey, telah di-paste pada live chat. Okey, kemudian boleh tekan link tersebut dan boleh mengisi sijil tanda penghargaan kami kepada semua yang hadir pada hari ini. Barakallahu fikum. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Saya respect kepada semua orang. Tabarakallah, jazakallah wa al-kasirah kepada Muallim Hazar. Hadirin-hadirat sekalian, nampaknya kita dah di hujung siaran, dan sebelum kita berpisah, sebagai tanda penghargaan kepada Ustaz Syuhaidi bin Muhammad Siddiq kerana bersiaran di channel beliau, marilah kita sama-sama like dan share, subscribe channel beliau. Moga bermanfaat untuk semua insya-Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan yang berlaku di sepanjang saya mengalihkan majlis pada hari ini. Yang baik datang daripada Allah, dan segala kekurangan daripada saya sendiri. Penyertaan tuan-puan sangat dihargai. Syukran jazilan sekalung budi. Ukhuwah silaturahim terus dibajai hanya hingga membawa ke syurga Firdausi. Akhir kalam, kita tutup dulu majlis kita pada hari ini dengan surah Al-Asr dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ma'assalamah, ila liqa. Jumpa lagi. Berikutan pengumuman penutupan sekolah sehingga akhir persekolahan. Pengajaran dan pembelajaran secara home-based learning tetap diteruskan. Oleh itu, kami di Academy YouTuber menyediakan tuition online percuma pertama di Malaysia, dari prasekolah hinggalah ke sekolah menengah. Dengan kerjasama
E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Kenapa bayar jika anda boleh dapat percuma? Bermula percuma, selamanya akan percuma. Manfaatkan peluang yang ada. Jangan tunggu lagi, startilah sekarang. Untuk maklumat lanjut, layari www.academyyoutuber.com. Dibawakan kepada anda oleh Akademi